Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah kita telah pun selesai membahaskan muqaddimah surah At-Talaq dan tafsir ayat yang pertama surah At-Talaq. So pada hari ini insyaAllah kita akan membahaskan ayat yang kedua dan ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Wa ashhidu zawai 'adalin minkum wa aqimush shahadata lillah. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Ayat Allah Ta'ala ni menjelaskan kepada kita apa yang sepatutnya yang dilakukan oleh seorang suami apabila masa iddah isteri yang telah dia talak sudah hampir selesai. Pada ayat yang pertama sebelum ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita macam mana adab terbaik mentalak isteri, bila sepatutnya ditalak dan di manakah ia berada selepas ditalak. Itu telah dibicarakan pada ayat yang pertama. Pada ayat yang kedua ni Allah Ta'ala sebut fa idza balagna ajalahun, ai idza qaribna inqida' al-iddah, apabila sudah hampir selesai masa iddah mereka, iaitulah masa iddah seorang isteri yang ditalak suami dia, sama ada talak satu ataupun talak dua. Masa iddah mereka thalathata quru', sebanyak 3 kali suci. Seandainya seorang suami mentalak isterinya betul-betul pada waktu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, iaitulah semasa isterinya suci, selepas daripada haid, iaitu dalam keadaan suci, kemudian belum dia menggaulinya, sekiranya dia mentalak isterinya pada masa ini, maka iddah isterinya langsung pada ketika itu suci, kemudian haid, suci, kemudian haid, suci, maka berakhir. Allah Ta'ala sebut pada ayat ni fa idza balagna ajalahun, apabila sudah hampir habis masa iddah mereka, mungkin berbaki dalam beberapa hari saja lagi, maka seorang suami mesti mengambil keputusan pada ketika itu. Kenapa? Li'annahunna law kharajna minal iddah, kerana kalau sempat mereka habis masa iddah, suami belum mengambil keputusan, lam yakun az-zawj mukhayyaran bainal imsaki wal firaq, maka nanti tidak ada lagi pilihan bagi suami antara meneruskan hidup bersama dengan isterinya ataupun berpisah.
maka sebelum berakhirnya masa iddah isteri yang ditalak satu ataupun dua oleh suami dia, maka dia diberi pilihan untuk menentukan sebelum berakhirnya masa iddah tersebut. Apa pilihan itu? Ada dua. Pertama, kata Allah, fa'amsikuhunna bima'ruf. Tahanlah mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Maksud tahan dekat sini ialah rujuk dengan mereka. Maka ini pilihan yang pertama, rujuk dengan isteri. Kerana talak satu dan talak dua dalam masa iddah, sebelum masa iddah itu berakhir, seorang suami dia masih punya hak untuk rujuk dengan isteri dia. Maka pilihan yang pertama sebelum berakhir masa iddah tadi, fa'amsikuhunna bima'ruf. Tahanlah mereka ataupun rujuklah kembali dengan mereka bima'ruf. Allah Ta'ala perintahkan mesti dengan cara yang ma'ruf, mesti dengan cara yang baik. Maka kalau seorang suami hendak memilih rujuk balik dengan isteri dia, niat dia mestilah niat yang baik, ala wajhil muasyarah al-hasanah, untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Kerana perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah kamu dengan isteri kamu dengan cara yang baik. Bergaul dengan isteri dengan cara yang baik ini mencakupi seluruh aspek kehidupan hubungan suami isteri. Muasyarah bil ma'ruf itu mencakupi perkataan. Maka bertutur kata yang baiklah kamu kepada isteri kamu. Mencakupi perhatian, berilah perhatian yang baik kepadanya. Mencakupi makanan, minuman dan lain sebagainya, beri yang terbaik kepada mereka. Muasyarah bil ma'ruf, mesti itu yang menjadi tujuan, ya. Wasuhbah al-jamilah, dan pergaulan yang baik. La ala wajhid darar, tidak boleh seorang suami merujuk isteri dia balik tetapi dengan tujuan untuk menimpakan kesusahan, kemudaratan kepada isterinya. Wa iradati syarri wal habs, dan semata-mata hendak menimpakan keburukan atau semata-mata hendak menahan sahaja. Tak ada niat dalam hati dia pun untuk membangun muasyarah bil ma'ruf, untuk membangun interaksi yang baik dengan isteri dia ni. Tak ada. Tetapi dia rujuk isteri dia ni semata-mata supaya tak pergi dengan orang lain atau ada maksud buruk dia di sebalik itu, maka perkara ini adalah haram, ya. Fa inna imsaka ala hadzal wajh la yajuz. Maka merujuk isteri atau menahan isteri, tidak menceraikannya dengan cara seperti itu adalah tidak diperbolehkan, ya. Maka pilihan pertama, fa'amsikuhunna bima'ruf. Allah Ta'ala kata tahanlah mereka atau rujuklah dengan mereka dengan cara yang baik, niat yang baik dan tekad yang baik, keazaman yang baik untuk membangun rumah tangga yang lebih baik pada masa hadapan. Baru kemudian Allah Ta'ala sebutkan au fariquhunna bima'ruf, atau ceraikanlah mereka, pisahkanlah mereka dengan cara yang baik. Ini pilihan yang kedua. Seandainya menurut suami yang telah mentalak isterinya, tidak dapat lagi dia untuk meneruskan hidup bersama dengan isterinya, dan dia telah fikir itu matang-matang dalam tempoh masa iddah isterinya, maka dia boleh memilih pilihan yang kedua, au fariquhunna bima'ruf, iaitulah bercerai dengan isterinya dengan cara yang baik. Maka sebagaimana disyariatkan berkahwin, disyariatkan rujuk, dan disyariatkan juga bercerai dalam Islam, jika sekiranya hubungan itu tidak mampu lagi untuk dipertahankan dengan baik, maka daripada banyak kemudaratan yang datang meneruskan hubungan tersebut, maka berpisah adalah perkara yang dibolehkan dalam agama. Dan pada ayat ni Allah Ta'ala menekankan juga au fariquhunna bima'ruf,
bercerai dengan mereka atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik. Firaqan la mahdzura fih min ghairi tashatum, maka berpisahlah dengan cara yang baik tanpa ada makian dan tanpa ada permusuhan. Kita tidak jarang melihat ataupun mendengar khabar orang bercerai, tetapi perceraian itu diwarnai dengan pertengkaran, diwarnai dengan saling memaki, diwarnai dengan permusuhan, saling benci satu dengan yang lain. Islam tidak mengajarkan perkara itu. Bahkan Islam melarang perbuatan tersebut. Bercerai artinya putus hubungan suami isteri. Tetapi bukan berarti mereka mesti bermusuh. Bukan berarti mereka mesti memutus segala-galanya. Mungkin ada hikmah besar kenapa Allah perintahkan bercerai itu mesti dengan cara yang baik. Kerana kebanyakan orang yang bercerai, mereka telah pun mempunyai anak. Mereka telah membangun kehidupan mungkin sekian tahun. Maka sangat tidak layak apabila suatu perceraian itu dilakukan dengan cara yang buruk, emosi, kemarahan, kebencian, permusuhan dan lain sebagainya. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala menekankan awfariquhunna bima'ruf, ceraikan dengan cara yang baik. Ya, cara yang baik dekat sini antaranya beri mut'ah kepada dia. Ya, jika ada anak yang wajib ditanggungjawab, maka mesti bertanggungjawab. Bangun komunikasi yang baik. Jangan sampai anak kemudian menjadi mangsa. Tidak jarang kita mendapati dalam kalangan masyarakat kita, disebabkan ego daripada suami isteri yang bercerai, akhirnya anak mereka yang menjadi mangsa. Masih ada kita mendapati seorang ibu yang menjaga anak dia yang telah diceraikan oleh suami dia, tidak mengizinkan berjumpa dengan bapanya. Dan kita masih selalu juga mendapati ada seorang suami yang telah menceraikan isterinya, ada anak bersama isterinya, tetapi dia tidak beri sebarang nafkah. Islam tidak menghendaki perkara ini. Sebab itulah Islam menekankan awfariquhunna bima'ruf, mesti dengan cara yang baik. Daripada dua pilihan ini, Allah Ta'ala terlebih dahulu menyebut fa'amsikuhunna bima'ruf, baru kemudian awfariquhunna bima'ruf. Ini memberi isyarat kepada kita bahawa dari dua pilihan yang ada, pilihan terbaik yang sepatutnya dipilih oleh seorang suami yang telah mentalak isterinya ialah untuk rujuk kembali dengan isterinya sebelum masa iddah berakhir. Itulah pilihan yang paling digalakkan. Tetapi bukan berarti tidak boleh meneruskan perceraian, boleh. Sekiranya memang tidak mungkin lagi dapat untuk diteruskan. Tetapi selagi mana mungkin untuk meneruskan perkahwinan tersebut, maka rujuk adalah pilihan yang paling digalakkan bagi seorang suami yang telah mentalak isterinya, talak satu ataupun talak dua, sebelum habis masa iddah wanita tersebut. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, wa ashhidu dhawai adalin minkum. Ya, kata Allah Ta'ala, dan hendaklah dan adakanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu semasa kamu merujuk atau melepaskannya. Wa ashhidu ala talaqiha wa raja'atiha, dan buatlah ada saksi ketika mana kamu hendak memilih setiap daripada salah satu dua pilihan tadi, sama ada rujuk ataupun memilih untuk bercerai.
zawai adalim minkum rajulaini muslimaini adalaini, dua orang lelaki yang muslim yang adil. Maka semasa hendak rujuk ataupun semasa hendak bercerai, digalakkan ada saksi dua orang lelaki yang muslim lagi adil. Adil dalam makna dekat sini ialah dia memberikan persaksian secara adil dan dia seseorang yang dinilai akhlaknya baik. Kenapa mesti ada saksi ni? Lianna fil ishhad al-madhkur saddan li babil mukhasamah. Kerana dengan adanya saksi, dua orang saksi lelaki yang adil tadi, itu dapat menutup pintu permusuhan, pintu perbalahan. Kalau tak ada saksi, kemungkinan perbalahan di kemudian hari sangat besar kemungkinan dia akan berlaku. Tetapi oleh kerana ada saksi, saddan libabil mukhasamah, ia dapat menutup pintu ataupun peluang kepada arah perbalahan, terutamanya pada kemudian hari. Dan Allah Ta'ala menegaskan lagi, wa aqimus syahadata lillah, dan tegakkanlah persaksian itu wahai para saksi, asy-syahadata lillah, persaksian untuk Allah Ta'ala. Artinya buatlah persaksian semata-mata kerana Allah, min ghairi ziyadatin wala naqsin, tanpa ada sebarang tambahan dan mengurangi. Waqsidu bi iqamatiha wajhallahi wahdah, dan tujuan menegakkan keadilan persaksian itu semata-mata untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti begitu. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir alladzi dzakarna lakum minal ahkam wal hudud. Hukum hakam, hudud yang telah disebutkan, mulai daripada cara mentalak isteri, apa yang mesti diperbuat selepas ditalak, kemudian apa yang mesti dilakukan sebelum talak, sebelum masa iddah berakhir. Ya, yang demikian itu adalah hukum hakam Allah Ta'ala, yu'adzu bihi, diberi nasihat dengannya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Ini merupakan nasihat daripada Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Fa inna man yu'minu billah, maka sesungguhnya sesiapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman akan hari akhirat, yujibu lahu dzalika ay yata'adha bi mawa'idillah, maka wajiblah bagi dia, yujabu lahu, wajiblah bagi dia untuk mengambil nasihat-nasihat Allah itu. Artinya wajib bagi dia untuk menjalankan hukum hakam yang telah Allah Ta'ala sebut. Maka perkahwinan, perceraian, rujuk, di sana kita dapat menilai tahap keimanan seseorang. Ketika mana seseorang berkahwin, rujuk ataupun bercerai mengikut hukum hakam yang telah ditetapkan Allah Ta'ala, maka itu berarti dia seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Tetapi kalau ada orang berkahwin, bercerai ataupun rujuk, tetapi tidak mengikut hukum hakam yang telah ditetapkan Allah. Misalnya Allah Ta'ala perintahkan, kalau kamu hendak mentalak, maka talaklah pada masa yang tepat, iaitulah semasa suci, belum digauli, ya, jangan usir daripada rumah, jangan halau daripada rumah, ya. Kalaupun hendak rujuk, rujuklah dengan niat dan cara yang baik, atau memilih bercerai, buatlah bercerai dengan cara yang baik.
ya. So orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dia akan ikut ni. Tetapi mereka yang tidak ada iman di dalam hati dia, maka kita akan nampak dia akan langgar habis tu semua. Maka dia bercerai dengan penuh perbalahan dan permusuhan. Dia merujuk isterinya dengan cara yang dan niat yang buruk. Ini menggambarkan tahap keimanan seseorang kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, ya. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, wajib bagi dia untuk mengambil nasihat-nasihat daripada Allah Ta'ala ni, wa an yuqaddima li akhiratiha minal a'mali salihah, dan dia akan mengutamakan akhirat dia dengan melakukan amal-amal salih, ma yatamakkanu min, apa yang memungkinkan bagi dia untuk melakukannya. Bi khilafi man tarhilul iman an qalbih, ini berbeza dengan orang yang mana iman sudah hilang daripada hati dia. Fa innahu la yubali, maka kalau orang yang sudah hilang iman daripada hati dia, dia tak kisah, ya. Dia tak kisah dengan nasihat-nasihat Allah, dia tak kisah dengan hukum hakam Allah, dia langgar habis semua, ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada hujung ayat ni, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan bagi dia jalan keluar, ya. Ayat ni biasa kita dengar dan biasa kita baca, cuma jarang orang menjelaskan ayat ini berkaitan langsung dengan talak. Padahal ayat ini langsung berkait rapat dengan talak. Biasa kita dengar orang baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ya, sampai seterusnya. Padahal sebenarnya wa may yattaqillah ni hujung ayat yang kedua, yang mana berkait rapat langsung dengan talak, ya. Walamma kana at-talaq qad yuqa'u fi ad-dayq amara ta'ala bitaqwa. Ketika mana talak itu, perceraian itu kadang menyebabkan seseorang jatuh kepada kesempitan masalah, ya. Tidak jarang kita menemui orang yang tengah bercerai, mereka jatuh kepada kesempitan hidup, kesusahan, himpitan dan lain sebagainya yang disebabkan oleh perceraian itu. Maka amara ta'ala bitaqwah, maka untuk solusi ini Allah perintahkan untuk bertakwa. Bertakwalah kepada Allah. Mulai daripada proses perceraian itu, bertakwa kepada Allah. Wa anna man ittaqahu fit talaqi wa ghairihi fa inna Allah yaj'alu lahu farjan wa makhraja. Kerana sesiapa yang bertakwa kepada Allah dalam perceraian atau bahkan di luar daripada itu, Allah Ta'ala akan menjadikan bagi dia jalan keluar daripada setiap masalah yang dia hadapi. Maka dalam konteks talak, fa idza arada al-'abdu at-talaq, maka ketika seorang hamba hendak mentalak isterinya, fa fa'alahu 'ala wajhi syar'i, maka hendaklah dia lakukan sesuai yang diperintahkan oleh syarak. Seperti yang kita bahaskan sebelum ni, misalnya bi an awqa'ahu talaqatan wahidah, misalnya dia membuat talak satu, jangan langsung talak dua ataupun talak tiga, talak satu dulu, ya, kerana begitu cara yang digalakkan oleh Allah Ta'ala. Fi ghairi haidin, talak di luar daripada haid, tidak dalam keadaan haid, ya. Wala tuhrin qad wata', dan tidak mentalak isteri juga dalam keadaan suci yang telah digauli, ya. Fa innahu la yudayyiqu 'alaihi al-amr, maka kalau dia melakukan perceraian dengan cara seperti itu, insya-Allah perceraian itu tidak akan berat bagi dia.
Kenapa? Kerana dia telah bertakwa kepada Allah dalam menjatuhkan talak tadi. Dia menjatuhkan talak semasa isterinya suci tidak haid, belum dia gauli, dan dia menjatuhkan talak itu, talak satu dahulu, baru dua, baru kemudian nanti berikutnya. Ya, kalau dia lakukan dalam bercerai, mentalak isteri dengan cara yang sebegitu, fa innahu la yudayyiq alaihi al-amr, maka urusan dia tidak akan sempit, tidak akan susah. Bal ja'alallahu lahu farjan wasi'atan yatamakkanu biha min muraja'atin nikah idza nada ma'ana talaq. Bahkan Allah Ta'ala akan menjadikan bagi dia keluasan, ya, antaranya dia boleh rujuk kalau dia menyesal menceraikan isteri dia. Ya, kalau seseorang menceraikan isteri mengikut cara yang disyariatkan, iaitulah dengan talak satu dulu, tidak dalam keadaan haid, tidak setelah digauli, ya, dia ikut cara ni, maka banyak kelapangan bagi dia. Seandainya selepas dia ceraikan dia menyesal, maka dia boleh kembali kepada isterinya. Tetapi kalau dia melanggar ketetapan Allah Ta'ala ni, misalnya dia terus jatuhkan talak 3, atau dalam keadaan haid, atau selepas dia gauli, maka akan banyak kesukaran yang akan dihadapi. Itu konteks dalam perkahwinan, dalam perceraian. Fa innal ibrah bi'umumil labz, walaupun perintah takwa dekat sini dan keutamaan takwa yang Allah Ta'ala sebut pada akhir ayat yang kedua ni berkait rapat dengan talak tadi, akan tetapi kaedah yang kita pegang ialah fa innal ibrah bi'umumil labz. Yang kita tengok ialah keumuman lafaz ayat. Oleh kerana itu, fa kullu man ittaqillaha, sesiapa sahaja yang bertakwa kepada Allah, sama ada dalam konteks perceraian, perkahwinan, rujuk, dan dalam kehidupan lain secara amnya, walazima mardatallahi ta'ala fi jami'i ahwalihi, dan ia melazimi dirinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah dalam setiap keadaan, fa innahu yusayyibuhu Allahu fid dunya wal akhirah, fa inna Allah yusayyibuhu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan beri ganjaran kepada dia dekat dunia dan akhirat. Wa min jumlati thawabihi, antara ganjaran yang Allah Ta'ala akan beri kepada dia, ayyaja'ala lahu farjan wa makhrajan min kulli syiddatin wa masyaqqah. Allah Ta'ala akan beri dia jalan keluar daripada setiap kesukaran masalah yang dihadapi. Maka sesiapa yang bertakwa kepada Allah dalam kehidupan ini, ya, bukan hanya dalam kehidupan rumah tangga, perceraian, talak tadi, maka Allah Ta'ala akan beri dia ganjaran. Salah satu daripada ganjaran takwa itu ialah Allah beri dia jalan keluar min kulli syiddatin wa masyaqqah, daripada setiap kesukaran yang dia hadapi. Wa kama anna man ittaqillaha ja'ala lahu farjan wa makhraja, faman lam yattaqillah waqa'a fi syada'idi wal asar wal aghlal allati la yaqdiru 'ala at-takhallus minha wal khuruj. Maka sebagaimana orang yang bertakwa akan mendapat makhraja, jalan keluar daripada setiap masalah yang dihadapi, maka orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, mereka akan jatuh kepada asyada'id, pelbagai kesukaran, kesulitan, himpitan, yang mana mereka tidak sanggup untuk mengeluarkan diri daripadanya. So oleh kerana itu, ayat ini memberi pengajaran yang sangat berharga kepada kita, bahawa dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam hidup kita ni, maka Allah Ta'ala akan beri kita jalan keluar daripada setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Maka ketika kita menghadapi suatu masalah, kita rasa dah tertekan, kita rasa mungkin macam putus asa, tak tahu macam mana nak keluar daripada masalah ni,
maka cara terbaik yang mesti kita lakukan ialah tingkatkanlah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sukar kesulitan yang kita hadapi, semakin berat dugaan yang kita hadapi, maka semakin tingkatkan takwa kita kepada Allah, maka insya-Allah dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan beri kita jalan keluar daripada sisi yang kita tak pernah sangka sebelum, daripada sisi yang kita tak pernah fikir sebelum. Kita akan dapat keluar daripada situ sehinggakan kita dapat meneruskan kehidupan dengan baik. Oleh kerana itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala bukanlah mereka yang sepanjang hayatnya tak pernah menghadapi musibah, tidak pernah menghadapi dugaan hidup. Mereka menghadapi pelbagai dugaan hidup, mereka menghadapi pelbagai ujian-ujian berat. Akan tetapi kelebihan yang ada pada mereka ialah Allah Ta'ala sentiasa memberi jalan keluar bagi mereka daripada setiap masalah yang mereka hadapi sebagai hadiah daripada ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang mendapatkan keutamaan takwa ni. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ketiga, kata Allah Ta'ala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kurniakan rezeki kepadanya daripada sisi yang tidak disangka-sangka, tanpa disedari. Bukan sekadar Allah Ta'ala mengeluarkan seseorang yang bertakwa tadi daripada masalah yang dihadapi, malah Allah Ta'ala kurniakan kepada dia rezeki. Yasuqullahu rizqa lil muttaqi min wajhin la yahtasibuhu wa la yash'uru bihi. Allah Ta'ala akan datangkan rezeki kepada dia, kepada orang yang bertakwa tu, daripada sisi yang dia tak pernah fikir, daripada sisi yang tak pernah dia menyangka. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah, dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, dia menyerahkan urusan dia kepada Allah Ta'ala, sama ada urusan agama dan urusan dunia dia, fahuwa hasbuh, maka Allah Ta'ala yang akan mencukupkan bagi dia. Ya, Allah akan cukupkan kekurangan dia, Allah akan cukupkan kesihatan dia, Allah akan cukupkan segala-galanya. Innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah Ta'ala dapat menunaikan segala ketentuannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, dan Allah Ta'ala telah menjadikan bagi tiap-tiap segala sesuatu itu qadara, ada takdir dia. Ya, jadi walaupun setiap orang yang bertakwa tadi akan dimudahkan Allah, akan dikeluarkan Allah daripada kesulitan, Allah kurniakan kepada dia rezeki bahkan dari jalur yang tak disangka-sangka, dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala akan cukupkan, dan Allah kuasa untuk melakukan ini semua. Tapi perkara yang kita kena ingat, kita mesti ingat bahawa Allah Ta'ala menjadikan bagi tiap-tiap segala sesuatu itu ada takdirnya. Ya, ada masa, ada kadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mana sesuai dengan takdir itu, maka Allah Ta'ala akan memberinya kepada kita, insya-Allah. Baik, satu pesanan penting dari ayat 2 dan ayat 3 surah At-Talaq ini, ya, sekiranya perceraian itu mesti berlaku, maka jangan khawatir, jangan bimbang, jalanilah itu semua dengan bertakwa dan tawakal kepada Allah. Maka insya-Allah apa yang kita khawatirkan, apa yang kita bimbangkan akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita faham ada setengah orang dia takut bercerai dengan pasangan dia kerana semasa ini dia menggantungkan hidup kepada pasangan dia. Sekiranya perceraian itu mesti berlaku, saat itulah tingkatkan takwa kepada Allah.
ingat semula bahawa Allah lah yang memberi rezeki. Ingat semula bahawa kalau kamu bertawakal kepadanya, Allah akan cukupkan. Maka tinggalkan kebergantunganmu kepada makhluk dan gantungkan sepenuhnya dirimu kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.